Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu akan teruskan pengajaran ni walaupun tak ada lagi yang masuk. Pukul 8.34 dah. Okey, cikgu tak nak membazir masa. Okay, cikgu akan tunjukkan slide PowerPoint untuk hari ini. Okey, itu kamu akan masuk kepada bab 2. Bab 2 tingkatan 5 yang bertajuk Nutrisi dan Teknologi Makanan. Sekejap. Okey Nutrisi, bila sebut nutrisi maksudnya benda-benda yang berkaitan dengan pengambilan kita, kesihatan kita, vitamin kita yang kita makan. Okey, 2.1 gizi seimbang dan nilai kalori. Okey, apa dia gizi seimbang? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Okey, betul maksudnya tidak berlebihan karbohidrat, tidak berlebihan protein ataupun kurang, tidak berlebihan vitamin-vitamin yang lain, kelas-kelas yang lain. Maksudnya seimbang, baru kita dapat tubuh badan yang sihat. Gizi dan selain dia ialah diet lah. Diet ni seimbang pemakanan. Okey. Kalau kamu tengok gambar rajah ini ada A, B, C, D dan E. Okey. Gambar rajah ini menunjukkan pelbagai penyakit lah yang seseorang dapat apabila tidak mendapat kelas-kelas makanan yang mencukupi. Okey, malnutrisi dekat sini bermaksud kekurangan atau berlebihan. Di tengah-tengah, kita tengah-tengah. Okey, kalau kurang dipanggil malnutrisi, kalau berlebihan pun dipanggil malnutrisi. Okey, apabila seseorang tu mengalami malnutrisi, inilah antara penyakit yang mungkin akan berlaku. Pertama, goiter. Goiter tu apa dia? Dia macam pembekakan dekat leher. Okay, B, scurvy. Kalau gusi kita mudah berdarah sebab kekurangan vitamin C. Marasmus macam ni. Kaki perut besar. Kwashiorkor macam ni. Ricket macam ni. Kaki dia bengkok keluar atau bengkok ke dalam. Ini gambar-gambar rajah yang kita boleh perhatikan sebenarnya memang realiti dekat orang yang mengalami penyakit macam ni. Terutamanya dekat kawasan yang kawasan terlalu susah untuk mendapatkan makanan. Tengok kanak-kanak dia. Sangat kurus sampai nampak tulang rangka dia. Tangan kurus saja. Tempat sini kita panggil tempat orang yang kebuluran makanan lah. Maksudnya sangat susah untuk mendapatkan makanan dan minuman. Jadi bila kurang makanan yang sihat, apatah lagi makanan pun langsung tak ada. Inilah kesan dia terhadap kanak-kanak di sana lah. Kesian. Okey, konsep pinggan sihat Malaysia. Kementerian Kesihatan memperkenalkan konsep pinggan sihat Malaysia iaitu satu bentuk pemakanan yang bila kita makan tu kita akan mendapat, insya-Allah mendapat badan yang sihat. Apa dia konsep pinggan sihat Malaysia? Konsep dia adalah, okey, kita panggil suku separuh. Suku separuh. Suku maksudnya 1/4. Suku yang kedua pun 1/4.
Separuh maksudnya 1/2 daripada pinggan kita. Apa maksud suku-suku separuh? Okey, suku yang pertama ialah suku pinggan sahaja nasi. Nasi kita tak letak separuh ya. Nasi kita letak suku sahaja 1/4 daripada volume pinggan kita. Yang kedua, protein. Protein kita letakkan suku. Contoh dia ikan, telur dan sebagainya. Sumber-sumber protein suku sahaja. Yang separuh lagi adalah buah-buahan dan sayuran. Separuh. Kamu campurlah sebelah tu sayur, sebelah lagi buah-buahan. Itu adalah konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, apa konsep Malaysia? Okay, makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. So, dalam sehari kita tak makan 2 kali je makanan yang utama. Kita makan 3 kali makanan yang sihat. Hidangan utama 3 kali. Okay, kemudian makan 1 ke 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Maksudnya daripada contoh breakfast pagi, hidangan utama, tengah hari pun hidangan utama. So tengah-tengah dalam pukul 10 pagi tu kita makan makanan snack yang sihat. Lebihkan pemakanan berbijirin. Mana? Okay. Okay, cikgu teruskan. Kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Okey, aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia juga kita rakyat Malaysia, kita suka makanan-makanan yang berkuah, bersup, gulai, sambal. Ambil kuah banyak pula tu. Itu kurang sihat. Jadi kita memerlukan makanan yang lebih baik. Macam mana kita nak buat? Kita kurangkan makanan yang bergoreng dan bersantan. Okey, selamat datang. Okey, selamat datang. Baru seorang Kisam. Dalam ni cikgu tengok nama Ki Yin Sing. Okey, cikgu teruskan ya. Cikgu dah slide ke-7 dah. Okey. Okay, makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Maksudnya berbanding kita makan dekat luar, kita makan makanan yang dekat rumah lah. Sebab apa? Lebih jimat dan lebih sihat dan kita tahu apa yang kita masukkan dalam makanan itu. Banyak gula ke, banyak garam ke, banyak ajinomoto ke. Tu kita sendiri yang tahu banyak mana yang kita letak. Kalau kita pergi kedai, mungkin makanan tu sebenarnya dekat dapur tu dia letakkan banyak garam dalam makanan kita, banyak ajinomoto. Kita rasa sedap je semuanya. Okey, nilai kalori makanan. Okey, apa dia nilai kalori? Nilai kalori ialah nilai tenaga bagi sesuatu makanan. Jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkap. Okey, jadi nilai kalori makanan ini ada unit dia. Okey, unit dia adalah kalori. CAL sajalah kalau macam ni, kalori. Kilokalori, KCAL, kilokalori ataupun joule ataupun kilojoule. Ini unit dia macam panjang kita ukur ketinggian kita.
Cikgu contoh 1.2 meter. Macam tu. Okay. Tu meter tu unit. Tapi unit bagi kalori, makanan yang kita makan dia, unit dia ialah kalori. Unit bagi pemakanan kita. Ini persamaan dia lah. 1 kalori sama dengan 4.2 joule. Jadi kamu boleh convertkan lah di antara dua ni. Ni matematik ya. Pengukuran nilai kalori dalam makanan. Okey, alat ini warna biru ini dipanggil kalorimeter bom. Kalorimeter bom. Untuk apa? Dia adalah radas lah bahan. Macam alat-alat yang digunakan untuk mengukur nilai kalori sesuatu makanan. Okey, ini kita skip saja sebab soalan biasanya tidak berkaitan pun dengan yang ni. Makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Okey, kita perhatikan dia bagi beberapa jenis makanan. Okey, pertama gula, kedua daging, ketiga minyak sawit, keempat beras. Okey, dalam keempat-empat makanan ini dia tunjukkan warna hijau, merah, putih dan biru ni. Karbohidrat. Berapa karbohidrat dalam gula? Ada 100. 100% semua karbohidrat. Beras berapa? 76%. Okey, tetapi dekat daging dengan minyak sawit langsung tiada karbohidrat. Okey. Lemak warna merah, minyak sawit 100% lemak. Bahaya lemak banyak bahaya juga. Karbohidrat terlalu banyak pun bahaya juga. Okey. Dekat daging ada lemak sikit 30%. 13% ni. Dekat beras ada 2%. Protein ada dekat beras ada sikit, dekat daging ada sikit. Air dekat daging ada 69%, dekat beras ada 14%. Jadi kalau kita perhatikan dalam keempat-empat jenis makanan ini, okey, makanan yang paling baik untuk kita makan adalah beras lah. Beras dan juga daging lah. Yang paling tak baik adalah gula dan minyak sawit. Okay, walau bagaimanapun, walaupun cikgu kata beras kita adalah makanan yang baik, kita tidak bolehlah makan melebihi kuantiti yang sepatutnya. Sebab apa? Kita kena gunakan anggaran pinggan sihat Malaysia iaitu beras hanya suku sahaja. Suku daripada pinggan kita iaitu 1/4. Okey, kita teruskan. Ini macam anggaran sahaja. Anggaran tu maksudnya kita teka-teka sahaja. Anggaran karbohidrat dalam nasi berapa? Roti putih berapa? Gula kasar, ini nilai dia. Ini nilai-nilai dia. Tapi nilai-nilai ini walau bagaimanapun langsung tidak berkaitan dengan soalan, bentuk-bentuk soalan yang akan diberikan dalam tingkatan 5. Tak sama Okey, kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Dia nak bagi tahu bahawa kalau kita makan makanan yang berlebihan atau kurang kalori dia, apa kesan dia terhadap kita? Okey, ini kesan dia. Okey, amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan apa masalah dia? Malnutrisi, obesiti. Apa dia obesiti? Obesiti adalah penyakit kegemukan, anorexia nervosa, arteriosklerosis, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, serangan penyakit jantung dan penyakit jantung. Ini semua nama-nama penyakit yang kamu perlu ketahui. Okey, masalah kesihatan yang pertama, obesiti ataupun bahasa lain dia kegemukan. Okey, apa punca dia? Adalah punca dia sebab mengambil makanan yang tinggi nilai kalori secara berlebihan dalam jangka masa yang panjang. Contoh dalam masa 6 bulan tu, kamu ambil makanan yang berminyak, makanan bergoreng, bersantan, 6 bulan makan yang tu sedap sangat makan. Tapi kita kena ingat bila kita makan makanan yang berminyak bermaksud kita mengambil
telah mengambil kalori yang tinggi. Apa kesan dia? Kesan dia kita akan mendapat penyakit diabetes mellitus, iaitu penyakit kencing manis, arteriosklerosis, penyakit yang berkaitan dengan jantung, jantung tersumbat, dan tekanan darah tinggi. Masalah kesihatan yang seterusnya adalah anoreksia nervosa. Okey, apa dia anoreksia nervosa ni? Okay. Keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Okey, sebenarnya orang yang macam ni badan dia dah okey. Sederhana dah, badan dia elok dah. Tapi dia tetap rasa macam dia tu gemuk. Dia rasa tu dalam fikiran sahaja. Dalam fikiran sahaja. Dia rasa macam dia tu gemuk. Jadi dia muntahkan semula makanan dia yang dia makan itu. Dia menolak semula. Dia lapar tapi dia makan juga tapi dia buang semula. Sebab apa? Dia ni penyakit ini adalah penyakit yang mental lah. Mental seseorang. Nama penyakit. Kesan dia akan menghidap masalah kesihatan seperti malnutrisi dan boleh membawa maut. Jadi cikgu nak pesan kita walaupun kita rasa kita gemuk, contohlah kita rasa kita gemuk, kita tak boleh nak kurus secara mendadak. Hari ni 60, esok nak 50. Tak boleh macam tu. Kita kena turunkan berat badan secara perlahan-lahan. Jangan paksa badan kita sebab kita dah biasa makan banyak. Bila kita nak kuruskan badan, tekad untuk kuruskan badan, kita kena buat proses tu secara perlahan-lahan. Kurangkan kuantiti makanan. Cuba buat suku-suku separuh. Kemudian cuba bersenam. Baru kita akan dapat kesan dia. Tak boleh nak kurus dalam jangka masa yang terlalu singkat, tak ada. Walaupun kita makan mengambil suplemen. Ya. Okey, seterusnya penyakit arteriosklerosis. Sejenis penyakit arteriosklerosis lah. Okey, punca dia apa? Punca daripada pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Dinding arteri, kalau kamu boleh bayangkan, dinding arteri tu dia macam satu saluran pipe. Satu saluran pipe, okey. Saluran itu kita bayangkan dia adalah salur darah kita. Cuba kamu tengok tangan kamu, salur darah kamu besar ke kecil? Kecil, sangat kecil. Okay, jadi bila kita makan makanan yang berkolesterol tinggi, banyak minyak, banyak lemak, kolesterol itu akan tersumbat dekat saluran darah itu, dinding arteri itu. Bila terlalu banyak makan. Okay, kesan dia, lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Ini yang kita takuti, penyakit jantung dan stroke. Sebab apa? Penyakit jantung ni bila-bila masa sahaja dia boleh serang kita. Bila-bila masa sahaja. Contoh, tengah driving pun boleh diserang kita. Tengah belajar ke, tengah tidur ke. Semua bila masa sahaja boleh diserang penyakit jantung jika kita tidak mengambil tahu tentang penyakit ini. Jadi kita semua mestilah menjaga pemakanan kita untuk mengelakkan penyakit jantung. Penyakit jantung bila dah kena, dia boleh dua je. Pertama, bila dah kena dia akan sihat semula. Tak, maksud cikgu boleh diberikan rawatan. Yang kedua, bila dah kena dia terus meninggal. Itu tahap dah teruk sangat lah. Okay, masalah kesihatan yang seterusnya ialah diabetes mellitus. Apa dia diabetes mellitus? Ia adalah penyakit kencing manis. Okay, punca dia apa? Mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang. Okey, apa kesan dia? Kesan dia akan menjejaskan penglihatan. Mata menjadi semakin kabur. Kesihatan ginjal dan sistem saraf, kemudian luka lambat sembuh. Terkena pisau hari ini. Lagi 3 minggu tak baik-baik lagi. Kenapa? Sebab mungkin seseorang tu sudah ada ciri-ciri sakit diabetes
mellitus. Kurangkan gula dalam pemakanan. Kalau kamu jenis yang suka membeli, kurangkan membeli air-air yang bergas. Pepsi, Coke. Sebab apa? Dekat air yang macam tu lagilah tinggi kandungan gula dia. Kita boleh minum satu hirup sahaja, memang kita rasa kat lidah kita kandungan gula dia tinggi. Apatah lagi kamu nak minum satu botol itu. Jangan kerap mengambil. Kalau rasa nak sangat minum, boleh. Tapi jangan kerap. Okay, kita teruskan masalah yang seterusnya iaitu masalah tekanan darah tinggi. Okay, punca dia kenapa? Mengambil makanan tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Yang panjang maksudnya daripada umur kita kecil sampai umur kita tua, baru kita tahu kita tu ada tekanan darah tinggi. Sebab apa boleh jadi macam tu? Sebab kita ni jenis orang yang lidah suka masin. Suka nak sedap sangat makanan tu. Tak boleh makanan dia jadi sedap bila kita letak gula dengan garam dengan ajinomoto dalam kuantiti yang sesuai lah. Yang banyak. Dia jadi sedap makanan tu. Jadi bila kita asyik nak makan makanan yang macam tu dari kecil sampai besar, dia akan menyebabkan tekanan darah tinggi dekat seseorang tu lah. Jadi macam mana kita nak elakkan? Kita kurangkan membeli makanan dekat luar. Kita masak sendiri. Kita masak sendiri, kita tahu kita letak garam tu banyak mana. Dan biasakan makan makanan yang fresh. Contohnya buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau makan yang ada garam tu, kita kalau boleh jangan ambil terlalu kerap. Contoh sehari kan, sehari kita makan nasi kali. Cukup dah 2 kali tu je kita makan yang ada kandungan garam. Contoh masak ayam tengah hari, malam masak ikan. Dua-dua ada garam. Okay. Jadi waktu yang lain tu kita elakkan ambil garam. Elakkan macam mana? Elakkan jangan ambil keropok-keropok, jajan, semua tu elakkan. Kita ambil makanan yang sihat. Contohnya buah-buahan. Okay, kesan dia bila tekanan darah tinggi berlaku akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Okay, corak pemakanan rakyat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Ini lah tadi tu. Dia berikan dalam bentuk gambar rajah. Gula yang berlebihan, contoh macam air dalam tin tu, kek, menyebabkan obesiti, kerosakan gigi, penyakit kencing manis, diabetes mellitus. Pewarna dan pemanis tiruan boleh menyebabkan kanser, kemandulan, kerosakan hati dan ginjal. Ketiadaan kandungan berkhasiat menyebabkan malnutrisi. Kafein biasanya ada dalam minuman bergas dan minuman yang macam kopi, Nescafe. Elakkan ataupun kurangkan makanan-makanan seperti ini. Garam berlebihan menyebabkan tekanan darah tinggi. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jadi cikgu akan berikan latihan supaya kamu boleh lebih faham tajuk ini. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Nanti kamu cek dekat WhatsApp, cikgu akan berikan kerja rumah ya. Okey, cikgu. Okey.